Kenny, Pengerusi Persekutuan Persatuan-Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia, FRAM, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pengerusi-Pengerusi NGO, Tuan-Tuan, Puan-Puan, sidang penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam ukhuwah, salam sahabat dan salam wanita perak. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan izinnya kita dapat bertemu secara maya di siri kelima webinar Wanita Perak dengan kerjasama Institut Darul Rizwan dan FRAM. Bagi memberkati majlis ilmu ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, seperti semua sedia maklum, topik yang akan dibincangkan oleh barisan panel kita pada webinar siri kelima pada hari ini adalah bertajuk Warkah untuk Adam, Andropos seorang lelaki. Tidak seperti gejala menopos, masalah andropos jarang sekali menjadi topik perbualan kedai kopi masyarakat. Masalah kesihatan lelaki masih lagi menjadi satu perkara yang janggal untuk dibincangkan. Mungkin kerana ianya dianggap bersifat terlalu peribadi untuk dikongsi sehingga boleh menjatuhkan ego dan kekacakan bagi seorang lelaki yang fitrahnya kuat dan gagah perkasa. Hal ini kerana mungkin kita semua lebih terbiasa dengan perkataan midlife crisis atau krisis pertengahan umur tapi tidak pernah ambil tahu apakah kaitannya dari sudut sains perubatan. Hakikatnya, sama ada lelaki atau wanita, kita amat memerlukan hormon untuk memastikan keseimbangan sistem tubuh badan berjalan dengan lancar. Namun begitu, apabila kita mencapai umur 40 tahun ke atas, simptom andropos male menopause mula akan kelihatan. Apakah yang dimaksudkan dengan male menopause ini? Pelik kan, lelaki pun boleh menopause juga ke? Itu jangan ingat wanita yang akan menghadapi masalah menopause ni Male menopause atau lebih dikenali sebagai andropause ini juga mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan masalah menopause yang dihadapi oleh kaum wanita yang disebabkan oleh penurunan paras hormon dipengaruhi oleh faktor penuaan. Selalunya akan memberi kesan pada mental dan juga fizikal. Ianya akan menyebabkan penurunan kualiti hidup dan secara tidak langsung menyebabkan fungsi organ sistem lelaki terganggu. Pelbagai faktor perlu diambil kira dan dikaji dalam usaha membantu menyelesaikan isu kesihatan ini. Webinar kali ini bakal merungkai bukan sahaja faktor, malah turut akan dikongsi berkenaan rawatan atau langkah yang bersesuaian yang boleh membantu kaum Adam di luar sana menangani masalah ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, pastikan anda semua sidang pendengar yang baik budi untuk terus kekal berada bersama dengan kami sehingga ke penghujung webinar. Namun sebelum itu, marilah saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang para panel dan moderator kita pada petang ini. Panel diberi nama Dr. Dinesh Mahalingam atau dikenali sebagai Dr. Harry. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif of SP Care Group dan merupakan seorang pengawal pengubatan hampir 13 tahun. Beliau berkelulusan dalam Master of Science Public Health, Majoring Epidemiology and Occupational Health pada tahun 2020. Beliau berpengalaman luas serta aktif dalam perlibatan NGO dan antaranya dilantik sebagai Medical Chairman of Federation of Reproductive Health Association Malaysia, FRAM sehingga kini. Beliau mempunyai minat yang sangat mendalam khususnya terhadap kesihatan seksual dan reproduktif, kesesamaan gender serta kepakaran dalam bidang dermatologi dan juga kesihatan pekerjaan. Manakala moderator webinar adalah Encik Muhammad Fazril, selaku Ketua Program dan Projek di FRAM, mempunyai pengalaman hampir sedekad dalam kesihatan awam dan kerja-kerja komuniti. Beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana muda di dalam bidang sains fisiologi di University of Otago, New Zealand dan sarjana kesihatan awam di Universiti Malaya.
Encik Fazril mempunyai pengalaman bekerja dan berkecimpung dalam pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah golongan remaja dan projek pembangunan komuniti. Beliau banyak berkongsi dalam usaha memperbaiki sistem dan polisi sedia ada terutamanya terhadap golongan terpinggir. Sidang penonton sekalian, di sini ada sedikit makluman. Sekiranya terdapat sebarang cadangan atau pertanyaan, maklum balas sepanjang webinar ini berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai peserta boleh mengemukakannya pada ruang chat yang disediakan dalam live stream Microsoft Teams. Dan jika anda menonton di Facebook Live, anda boleh kemukakannya di ruang komen yang disediakan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Tuan Moderator pada petang ini, iaitu Encik Muhammad Fazril untuk meneruskan webinar pada petang ini. Dipersilakan, Tuan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Dato' Dr. Wan Nur Rashikin binti Wan Nordin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak Darul Rizwan. Yang berusaha Dr. Maisarah Ahmad, CEO IDR ataupun Institut Darul Rizwan. Yang berusaha Puan Sri Hartini Muhammad Syamsuddin, Pengerusi Wanita Perak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Kamal Kenny, Pengerusi Federation of Reproductive Health Associations Malaysia ataupun FRAM. Yang berbahagia Datuk Datin, ketua-ketua jabatan yang sama-sama mengikuti bengkel ataupun webinar yang kelima, siri kelima, yang mana tajuknya ialah Warkah untuk Adam, Andropos seorang lelaki. Selamat datang, selamat petang di petang yang mulia ini. Terima kasih kepada saudara pengacara kita, saudara Izwan, atas introduction ataupun pengenalan yang lengkap lah bagi saya ya, dengan mukadimahnya lagi. Di petang-petang yang orang kata petang Khamis ni, kita akan bualkan, kita akan kupas apa itu Andropos sedikit sebanyak dalam siri webinar ini, yang mana siri ini adalah kerjasama di antara Institut Darul Rizwan dan juga Wanita Perak bersama-sama dengan FRAM dalam memberi kesedaran tentang hak dan kesihatan reproduktif dan seksual ataupun HKRS di peringkat negeri Perak. Jadi tadi Encik Izwan telah nyatakan serba sedikit tentang orang kata tu topik yang kita nak bincangkan. Dalam siri yang 4 siri orang kata yang sebelumnya, kita dah kupas tentang kanak-kanak, orang kata grooming, pengantunan online. Kita dah sentuh tentang sentuhan okey ke tak okey. Dan 2 tajuk berikutnya yang sebelumnya selepas itu kan barah payudara wanita dan ketidaksuburan pasangan. Hari ini di hari yang mulia, hari Khamis 7 Oktober, kita nak cuit sikit abang-abang dekat luar tu. Bang, kesihatan abang pun penting juga no. Kita nak urungkai Andropos kali ni. Dalam kita petang-petang ni kan mata meralik macam tu, lepas lunch kita kupas. Jadi saya teruskan kita punya perbincangan hari ini di webinar kita yang siri kelima ini dengan panel jemputan kita Dr. Harry. Dr. Harry, mungkin kita boleh mulakanlah Dr. Harry kan. Saya nak tahulah untuk penonton kita, mungkin doktor boleh terangkan apa itu Andropos dari sudut klinikal dan juga apa itu maksud Andropos sendiri, doktor. Dipersilakan doktor. So saya akan tunjukkan slides. Saya akan share slides dulu, then dalam tu saya akan explain. Saya akan bentangkanlah apa itu Andropos, simptom-simptom Andropos dan sebagainya. Okay, so Andropos namanya actually datang daripada perkataan Greek. Okay, kebanyakan medical terminology ni dia datang daripada Greek punya words lah. Greek being boleh kata medical the language, the medical language, international medical language tu dalam bahasa Greek. So Andres tu maksud dia lelaki dan pos tu cessation, maksud dia berhenti, atau mengurang atau berhenti. That is pause. So Andropos tu datangnya daripada perkataan Greek. Maksud dia pengurangan sexual health lelaki
Itu adalah andropause. Okay, so lelaki yang rasa macam kurang dia punya satisfaction, kurang dia punya kekuatan lelaki over selepas sesuatu umur. Okay, then dia kita panggil dia kemungkinan mengalami situasi andropause. Selalunya isu ni banyak berlaku disebabkan oleh kekurangan atau pengurangan hormon, okey, pengurangan hormon testosteron dalam badan lelaki. So testosteron ni sangat penting untuk ketumbuhan daripada umur yang sangat kecil untuk si lelaki, dan lama-lama bila membesar, okey, hormon tu ada dengan dalam badan kita, tapi dia ada satu point di mana hormon tu akan mungkin mengurang, dia akan mengurang sikit. Dia tak sama tahap seperti dalam peak of your teenage age punya peak tu, tak ada. Dia akan slowly mengurang. Dalam situasi mengurang tu, seseorang tu boleh rasa simptom-simptom andropause tu. So andropause is kita boleh panggil is the male menopause lah. Untuk perempuan kita panggil menopause, tapi untuk lelaki kita panggil andropause. Okay. So selalunya what you call it, lelaki yang mengalami situasi andropause, dia ada banyak simptom yang dia boleh tunjuk, dia boleh rasa, dia rasa macam mood dia selalu sekarang mengayun sikit, bukan kadang-kadang marah, kadang-kadang macam tak ada mood nak buat apa-apa, kadang-kadang rasa letih sahaja, dan kurang motivasi, macam badan, macam minda kita rasa macam not motivated, not driven. Ini adalah salah satu simptom andropause yang boleh kita nampak. Muscle loss, night sweats, maksud dia kekurangan bulk, that means otot kita. Ada yang otot dia buff sikit, tapi lepas bila dah mula andropause tu, sebab testosteron level dah jatuh, dia nampak dia punya muscle semua mengecil. Kenapa ni muscle saya mengecil, saya punya kekuatan tu dah kurang sedikit. Itu petunjuk lah, itu satu petunjuk. Rasa lemah, rasa letih, berat badan naik, perut naik sikit, mula naik sikit jadi besar-besar, itulah ini petunjuk andropause. Sometimes kita pun tengok, kenapa muda 20-an tu perut tak ada, dah 40-an tu perut mula nak buncit. Itu petunjuk bila testosteron, tahap testosteron kita menurun, dan kita dalam situasi permulaan andropause ni, benda ni boleh berlaku. Yang signifikan, isu yang banyak jadi stres kepada lelaki, mild to moderate erectile dysfunction. That means isu mati pucuk, atau tak dapat pegang kekuatan tu untuk lama. Sexual drive tu jadi macam mengurang daripada biasa. Ini sometimes sangat frustrating lah. Banyak lelaki akan ada isu depression, dia jadi stres, dia jadi tak dapat terima, kenapa badan saya jadi macam ni, kenapa performance saya ni tak bagus. Dan ada yang risau, tak dapat tak dapat satisfy isteri, and all that. Ini memang satu isu lah yang dapat kita nampak, dan isu ni
something yang paling ketara. Selalunya simptom-simptom lain ni jarang orang datang jumpa doktor. Tapi bila ada isu dengan pucuk ni, itu satu isu yang selalu kita akan tengoklah, datang jumpa doktor tu tak bagi tahu. Saya macam ni lah, saya tak dapat nak hold lah berapa minit aja. Lepas tu macam tak boleh continue. Dan bila dia cakap macam tu, kita dah tahu dah, oh okay, tengok umur, kita akan advise lah apa kena buat. First kita investigate dulu and all that lah. So that part nanti saya akan datang. Along the way saya akan explain tentang tu. Weight gain, very common lah weight gain lah. Kita berat badan semakin naik. Kita punya badan yang lean yang just nampak muscle aja, mula nampak lemak lebih, masa kurang. Itu satu petunjuk lah, andropause. Okay. So selalunya emotional changes lah, okay, emotional lah, emosi kita ni yang banyak jadi stress factor lah, yang sangat kuat untuk lelaki. So selalunya testosteron level ni dia jadi punca yang main punca lah. Lelaki experience andropause punya situasi. Bila testosteron level ni selalunya lepas 40-an lah. Kebanyakan lepas 40-an dia akan mula menurun sedikit. Dan bila dia mula turun, then di sanalah kita akan mula nampak dia punya efek-efek dia. Dan dia ada mood swing, dia ada depression, dia risau hidup dia tak boleh macam normal, macam dia muda-muda dulu. Then that's why they say the 40s is the midlife crisis. When you're 40s and 50s, you're experiencing midlife crisis tu, that is the peak when you realize performance tu tak so good, then your mood so satu macam, itulah midlife crisis tu. Actually hormon ni dia dalam situasi andropause ni, kita investigate a few things lah. Kita akan periksa beberapa benda. Satu dia, kita kena periksa tahap hormon testosteron ni dalam badan kita. Tengok dia punya tahap badan ni, tahap testosteron ni cukup tak, mencukupi atau tidak, atau dia terlalu rendah. Dalam situasi testosteron sahaja sangat rendah tu, kita ada cara yang kita boleh cuba tolong untuk mengatasi. Tapi kalau dia punya level testosteron tu dia tak significantly rendah tu, selalunya kita tak rawat. Sebab testosteron replacement pun ada dia punya efeknya, long term effect dia. So kalau testosteron level tu dia significant, sangat rendah, then kita tahu, oh ini mungkin ada masalah yang kuat, isu yang kuat. So kita kena replace, kita bagi testosterone replacement therapy. Okay, kita inject testosterone, kita tambah balik testosterone untuk kuatkan balik tahap, tinggikan balik tahap testosterone. Tapi testosterone ni kalau kita banyak bagi tu, dia sebab dia direct effect dengan testis lelaki, dia ada chance untuk prostate cancer, testicular cancer ni dia jadi tahap risiko tu dia jadi tinggi sikit. So dalam situasi tu kita tak selalu push untuk treatment testosterone replacement therapy unless sangat-sangat diperlukan sahaja. Okay. Sexual changes, lelaki akan rasa macam dia punya drive sudah mengurang, infertility, especially kalau tahap testosteron tu rendah dalam umur yang sangat muda, itu kita kena rawat.
Dan kita kena betulkan sebab dia masih muda, dia masih fertile, dia masih nak besarkan keluarga. So then dalam tahap tu kita akan pastikan rawatan diberikan untuk umur yang muda. Tapi yang mereka yang dah already in the 50s and all that, then kita selalunya cuba avoid testosterone replacement therapy. Okay. Fazil, dalam ada soalan apa-apa tak dalam so far till now, ada apa-apa soalan yang dibangkitkan? Belum lagi doktor. Belum lagi ya. Okey. So kita teruskan dengan explanation sikit Okey, simptom-simptom lain. Okey, simptom sleep problem tak boleh tidur, susah nak tidur. Malam kita terjaga tengah malam, okey, dan ada orang yang akan experience peluh masa tidur malam, and then dia akan terjaga malam, dan siang tu dia jadi very drowsy, very tired, very lethargic satu hari ni. Ini simptom satu-satu simptom andropause yang kita boleh nampak. Bodily changes, that means pertukaran pada badan kita. Kita mungkin kehilangan muscle gain, muscle mass kita akan mengurang, muscle density akan kurang, dan ini satu sebab testosteron tu dia semakin jatuh dalam badan kita. Ada lelaki yang akan experience body hair loss. Kalau yang muda kita notice dia tiba-tiba dia punya rambut badan secondary hair loss, karakteristik macam rambut dekat ketiak, rambut kat tempat kemaluan, semua tiba-tiba macam mengurang, jatuh. Kita kena fikir, oh mungkin ada isu dengan tahap testosteron ni, dan kita kena test, kita kena test tahap testosteron tu. Tapi benda ni bila dalam situasi andropause ni dia very gradual, dia tak mendadak. So bila dia sangat gradual, selalunya simptom ni tak banyak kita nampak dengan ketara. Kita nampak sikit-sikit tapi tak nampak dengan ketara. So susah nak identify. Ini disebabkan oleh low level of testosterone. Bila testosterone level tu jatuh kepada tahap yang sangat ketara, low, baru kita akan nampak dia simptom tu tiba-tiba ketara dia nampak. Bone density same lah, even female lah, bila menopause kan, I think dah ada talk menopause bila menopause bone density akan mengurang. That means kekuatan tulang memang akan mengurang, dan ini kita akan nampak dalam lelaki, tapi dia tak laju sangat lah, dia slow aja. Dia slow mengurang, tak cepat, tak laju. Abdominal obesity, inilah banyak lelaki akan notice dia punya perut dia dah mula nak buncit. Abdominal obesity ni very common in aging men, dalam lelaki yang mula berusia. Dan bila dia ada simptom andropause ni, satu-satunya nampaklah perut dia mula membesar sebab hormon tu dah mengurang, muscle mass tu mengurang. Bila muscle mass mengurang, perut tu dia mula membesar. So cara nak kurangkan tu kena exercise kuat lagi untuk kurangkan perut tu supaya dia tak buncit sangat. Ini gambar raja sikit lah, just tahap hormon lelaki dalam badan kita. So dalam umur 20-an ni kita peak, full, kita punya testosteron semua kuat, kita umur tu aktif dalam sports, aktif dalam
semua bidang lah ya. Kita cergas, badan pun buff atau lean, so kita lemak tu kurang tapi masa dia lebih. Ini kita notice dalam umur 20-an, ramai dalam situasi hormon yang peak lah, 100%. Okey. Tapi bila dah mula dalam umur 30-an, okey, bila tengok dalam umur 30-an, kita akan notice kita punya hormon level tu mula testosterone level lah mula decline, mula menurun dalam badan kita. Dan masa tu kita lebih kepada career, kita kurang sport sangat. Kita dah habis education, dah habis belajar, dah mula nak kerja, dan masa ni lah dah kahwin, dalam 30-an tu dah kahwin, dah ada anak, so kena fikir career, kena fikir nak cari duit, then this is the age lah. So umur ni kita akan notice tahap hormon kita akan mula decline. Okay, so dalam 35-40 dia akan slow mengurang. Slow mengurang dalam percentage very slow. Okay, sampai dalam 60s, 70s you will have lebih kurang dalam 50% tahap hormon tu masih ada. Okay, dia tak hilang terus, dia slow, dia gradual, dia dah mengurang, dan bila dia sampai dalam 60-an tu dia masih ada 50%. Compared to menopause, women punya menopause untuk perempuan dia lain, dia jatuh mendadak masa dia dah dalam 50s tu. Bila menopause tu dia jatuh mendadak sikit. That's why dia untuk perempuan dia hormone replacement tu satu yang sangat di-offerkan untuk mengurangkan mood swing, untuk mengurangkan tiba-tiba dia punya kecantikan rupa, kulit, tiba-tiba dia jadi kedut cepat sebab dia tiba-tiba mendadak dia jatuh. Tapi untuk lelaki dia sangat gradual, so benda tu aging tu kita nampak very slow. That's why they say women age faster than men at one point. So that is proses tu disebabkan oleh hormon lah, kejatuhan hormon lah pada masa umur yang menopause tu. So perempuan dia punya, untuk wanita dia menopause tu tiba-tiba mendadak. So kita recommend untuk hormone replacement untuk at least 5 tahun. Itu pun dia ada risiko cervical cancer, breast cancer, apa semua kan. So sebab tu dia ada jangka masa 5 tahun sahaja. Tapi untuk lelaki ni aging gracefully sikit. Dia slow and steady. So dia aging factor tu slow. That's why dalam 60-an tengok masih ada 50% tu. 50% tu ramai orang masih kuat. Dia bukan everyone, dia 50%. Ini hanya satu gambaran sahaja. Ada yang dalam 60-an masih 65%, 70% kuat. Dia punya tahap hormon tu, dia tak turun sampai 50%. Tapi ada mereka yang dia kurang, dia akan jadi kurang sikit. Okey, ada dalam 60-an tu lagi kurang daripada 45% tu. Yang ketara lagi. Yes. Okey. Ya, terima kasih Dr. Harry. Saya rasa tadi Dr. Harry ada cakap, kita dah dengar ya tuan-tuan perempuan, yang mana Dr. Harry sekali lagi tuan-tuan perempuan, tu dia penjelasan daripada Dr. Harry Dinesh kita berkenaan dengan apakah itu andropause, yang mana andropause merupakan satu simptom di mana berlakunya pengurangan secara perlahan dan mengikut kajian di luar sana tuan-tuan perempuan, terutama lagi kepada abang-abang di luar sana lah, pakcik-pakcik abang-abang ya di luar sana, dia adalah satu penurunan yang perlahan, yang mana
terdapat beberapa kajian yang menunjukkan pengurangan hormon testosteron ini berlaku pada kadar 1 hingga 2% setahun mengikut bacaannya ya. Dan juga tadi Dr. Harry ada menyebut beberapa simptom yang mana macam ada beberapa simptom andropause tu menusuk lah seperti perut ke depan, Allahu Akbar kan tuan-tuan perempuan kan, terpaksalah saya tahan nafas ni ayah, rambut gugur, rambut juga dah gugur ni kan, tapi Alhamdulillah insyaAllah masih muda kan, okey. Tapi dalam penjelasan Dr. Harry tu juga kan, Dr. Harry tadi ada sebut macam masalah tidur, emotional, tiba-tiba jadi emotional, tak boleh kawal emosi kan. Dan ada juga perubahan badan, gugurnya rambut, bulu dan juga paling saya rasa yang orang kata tu selalulah yang dikaitkan dengan andropause ni adalah pengurangan sexual desire ataupun keinginan seksual, yang mana tadi Dr. Harry ada menyentuh juga tentang mati pucuk. Jadi saya ingin tanya sedikitlah daripada Dr. Harry. Sebelum saya tanya soalan kepada Dr. Harry, saya teruskan webinar kita dengan panel kita pada petang ini. Saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dalam sesi siaran langsung kita, webinar kita pada kali ini, jika terdapat sebarang soalan, tinggalkan soalan anda di chat box yang ada di live Facebook kita. InsyaAllah di penghujung ataupun sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, kita akan minta panel untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Alright, jadi berbalik kepada doktor kan, doktor, petang Khamis ni kan, orang lelaki ni tahulah bila dengar mati pucuk je, terbeliak punya mata. Macam apa? Mati pucuk. Jadi saya nak tanya Dr. Harry kan, dalam faktor-faktor andropause tu sendiri, kekurangan sexual desire ataupun keupayaan seorang lelaki, terutama sekali apabila meningkatnya umur mereka, adalah dalam orang kata tu mengekalkan orang kata tu keregangan alat sulit dan benda macam tu kan. Tapi di luar sana banyak soalan yang tanya, mati pucuk dengan andropause ni sama ke? Ada beza ke? Jadi saya minta komen lah daripada Dr. Harry tentang perkara ni. Ya, dipersilakan doktor. Okay, actually mati pucuk dengan andropause ni, mati pucuk ni adalah satu perkataan yang kuat, yang banyak dia punya sebab yang kita kena cari. Dia tak semestinya andropause sahaja yang mengakibatkan situasi mati pucuk. Mati pucuk ni dia kita kena investigate kenapa ada situasi mati pucuk. Of course, kebanyakan situasi mati pucuk ni disebabkan oleh hormon yang terlalu kurang dalam badan kita, hormon testosteron yang kurang sangat dalam badan kita, dan itu boleh mengakibatkan situasi di mana seseorang tu mengalami masalah mati pucuk. Tapi banyak investigation yang kena buat, hormonal test semua kita kena buat untuk tahu, dan sekarang ada banyak kajian yang mengatakan mati pucuk, satu sebab mati pucuk ni is microcirculation. Itu pun something yang kita kena look into, sebab microcirculation ni dia pengaliran darah mikro di kawasan zakar yang mungkin kurang, dan bila pengaliran tu jadi kurang, dia punya ketegangan tu tak macam sebelum ni, and tak boleh hold lama sebab dia punya flow, is zakar laki ni is dia satu otot, dan otot ni perlukan oksigen, perlukan darah supply, dan bila darah tu supply demand ada isu, dia tak boleh nak hold. Itu dia punya situation bila ada microcirculation punya problem untuk individu, dan dia jadi mati pucuk. So andropause punya situasi mati pucuk ni is something
dia sangat gradual. You akan tengok benda ni in a very late age, bukan awal sangat. Kalau dia pada umur yang muda, it is not disebabkan oleh andropause. Dia kemungkinan sebab ada deficiency hormon, dan hormon deficiency ni kita kena tahu isu dengan hormon yang dikeluarkan oleh testis kita ke, atau isu dengan hormon yang dikeluarkan daripada otak kita untuk signalkan badan kita untuk keluarkan testosteron tu tak cukup ke. Yang mana satu ada isu kita kena cari dia punya punca. Bila kita dapat kenal pasti apa dia punya punca, senang untuk dirawat. Dan baru kita akan tahu macam mana nak rawat dia. Okey, kita hormon replacement ke, atau kalau dia microcirculation, berapa banyak hormon kita tambah pun bukannya boleh tiba-tiba berdiri balik macam biasa, tak ada. Dia ada treatment yang mengikut dia punya situasi dia. Okay. Saya tertarik doktor tadi kan, bila doktor cakap saya tertarik bila doktor cakap tadi tentang terima kasih Dr. Harry. Tadi bila doktor cakap tentang faktor-faktor tu, doktor juga cakap pasal microcirculation ataupun peraliran darah mikro di capillary di bahagian alat sulit kan. Yes. Dan doktor cakap tadi andropause ni susah sebenarnya nak detect sama ada mati pucuk datang dulu ke andropause datang dulu, sebab dia pelbagai faktor yang perlu diambil kira. Dan saya tertarik dengan apa yang doktor cakap tadi, yang mana untuk kenal pasti dia, kita kena cari punca dia dulu. Jadi saya nak tahu doktor kan, macam mana nak kenal pasti punca tu? Macam mana kita nak cakap yang okey, seseorang tu sekarang sedang mengalami ataupun memasuki fasa andropause lah. Adakah ujian darah ke, x-ray ke, scan ke, apa ke? Macam mana dari segi klinikal untuk kita kenal pasti sama ada seseorang lelaki tu, seseorang kaum Adam tu telah, orang kata tu, masuk ke alam andropause tu sendirilah kan, untuk kita pastikan. Selalunya kalau masuk dalam fasa andropause ni, kita lebih kepada clinical questionnaire lah. Kita akan soal simptom-simptom sebagaimana yang saya tunjukkan atas slide. Simptom-simptom dia, ada muscle loss ke, ada insomnia ke, that means tak dapat tidur malam ke, ada tiba-tiba berat badan naik, fokus lari. Kita akan tanya dia punya simptom dia macam mana, dan of course kita akan tanya soalan-soalan tentang sexual life, macam mana dia boleh erection dia boleh pegang berapa lama, dia boleh complete ke tak boleh complete, sama macam dulu ke tak sama. Banyak kita akan soal untuk tahu nampak lebih macam andropause punya isu atau dia masalah mati pucuk sahaja. So kalau simptom lain semua tak ada, tapi simptom situasi di mana Zaka tak boleh pegang lama atau tak boleh stand, dan kita know the focus tu pada tempat tu, that means masalah is not andropause punya issue, dia actually there is another issue. And kadang-kadang kita kena tengok dia punya age versus symptom tu, very important. Kalau age versus symptom tu dia correlate, then kita boleh consider mungkin benda ni di under andropause punya matter. Tapi bila age tu tak correlate, tiba-tiba 30 tahun simptom ni semua ada, ini bukan andropause, ini hormone deficiency. Dan kita kena investigate lain. Kita kena tahu dia punya buat dia punya hormonal level, tengok dia punya hormone level, kenapa ada something, kenapa mungkin signaling daripada brain tu tak hantar hormon yang betul untuk bagi tahu badan kita keluarkan testosteron. So what is the factor, apa yang problem, apa investigation kena buat, kita akan decide along the way macam tu. So a lot of factors kita akan tengok dalam, and banyak ni kita dapat
kena pasti daripada Q&A dengan individu. Bila kita bincang, kita kecakap, then kita akan dapat clinical questions lah. Kita akan throw out clinical questions and then kita akan dapat kena pasti lebih kurang yang mana satu this is causing. Alright. Okay. Tadi bila doktor cakap pasal macam tu kan, sebelum saya teruskan ya, tuan-tuan perempuan yang sedang menonton siaran langsung orang kata siri webinar Darul Rizwan dan Wanita Perak Kesedaran Hak dan Kesihatan Reproduktif dan Seksual Peringkat Negeri Perak ini, yang mana baru join, selamat datang, terutama sekali kepada abang-abang, tuan-tuan, pakcik-pakcik atau atuk ke, mana yang tengah menonton ni, selamat datang. Saya recap sikit lah ya sebelum saya teruskan webinar ni yang mana baru join. Tajuk kita pada hari ini adalah andropause, iaitu salah satu sindrom ataupun simptom kesihatan reproduktif lelaki, terutama sekali apabila menginjak ke alam dewasa dan juga apabila usia meningkat, yang mana tadi doktor ataupun panel kita telah berbicara tentang punca-puncanya, faktor-faktornya, definisi, dan saya akan inilah. Tadi saya tertarik Dr. Harry untuk tanya dekat doktor kan, banyak faktor tadi tu apa semua. Ada soalan lah, saya ambil sikit 1-2 soalan daripada audience kita kan. Boleh tak kalau seorang pesakit tu, macam doktor cakap tadi, kita dah tanya, memang betul, okey, daripada clinical questionnaire, kita dah tik apa semua, memang betul dia tengah mengalami andropause. Boleh tak pesakit ataupun klien yang mengalami, dah masuk ke andropause, mengalami andropause ni, kembali normal? Boleh ke doktor? Dipersilakan. Okey, dalam situasi di mana dah masuk seseorang tu dah masuk andropause, dan kita dapat kena pasti masalah ni is masalah andropause dan situasi di mana kekurangan hormon semakin mengurang, macam Encik Fazil kata dalam every year 1% dia turun. Dia actually cara untuk memperbaiki, dia bukan kata boleh cure 100%, dia memperbaiki situasi. Dia banyak lifestyle adjustment yang kena kita buat. Lifestyle adjustment yang kena kita buat. Of course, kalau katakan situasi ni mengakibatkan depression, mengakibatkan stres yang sangat kuat pada seseorang individu tu, disebabkan dia melibatkan sexual life dia, and dia perlukan sexual life tu dengan this one, then kita boleh fikir dan kita boleh look into option hormone replacement. Tapi itu dengan risiko lah, dengan risiko, sebab hormone replacement dalam umur yang muda tak ada masalah. Tapi bila dah dalam 50-an, 60-an ni, hormone replacement ni mungkin bahaya sebab dia akan increase risiko untuk prostate cancer and all that. So kita kena cuba nak dia ada pro and con lah, kita kena banyak bincang dengan individu tu. Tapi banyak lifestyle adjustment yang actually penting untuk individu. Okay, natural treatment untuk andropause punya situation is diet. Diet yang sangat seimbang, banyak makan buah-buahan dan sayuran, mengurangkan makanan berlemak, okay, plant protein better than animal protein. Ini semua actually penting. Exercise, kita kena buat senaman tiap-tiap hari, senaman, mengurangkan tahap stres badan kita, tahap stres minda kita, dan yang satu simptom yang sangat penting is cuba maintain healthy sexual life lah. Kita cuba pastikan sexual life tu berterusan dan
kita cuba maintain sexual life tu sentiasa. Ini kita cuba menambahkan balik hormon testosteron tu dalam badan kita. Bila kita happy, kita stress free, kita ada endorphins banyak dalam badan kita, dan semua ada efek yang positif dalam situasi ni. Dan yes, dia mungkin akan improve situasi andropause tu. Tapi kalau untuk situasi di mana andropause tu sangat kritikal, tidak dapat kita mengawal dengan cara ni, yes, hormone replacement itu satu option yang ada, tapi banyak yang perlu dibincangkan sebelum ambil hormone replacement tu. Hormone replacement ni satu benda yang untuk testosteron ni dia ubat yang terkawal. Bukan semua orang boleh prescribe testosterone injection. Hanya endocrinologist yang boleh prescribe testosterone hormone replacement therapy, ya. Sebab long term effect dia juga bahaya. Banyak I rasa banyak dapatkan hormon ni daripada online sources, I think from Thailand, but benda tu actually tak patutlah, because dia ada risiko, dia bahaya untuk badan kita kalau tidak ambil dengan dosing yang betul, dengan cara yang betul, then dia boleh banyak mudaratkan. Okey. Terima kasih Dr. Harry. Saya rasa doktor telah menyentuh juga, saya rasa doktor juga telah menyentuh tentang sedikit tentang rawatan yang sedia ada, sedikit alternatif treatment ataupun modification lifestyle. You cakap tadi lifestyle adjustment ataupun mengubah gaya hidup. Sekali lagi apa yang doktor katakan tadi, harap tuan-tuan, puan-puan yang mendengar dapat sedikit manfaat daripada lifestyle adjustment ataupun perubahan gaya hidup. Dan saya juga mengambil nasihat doktor jugalah, ya. Orang kata macam menusuk-nusuk apa yang doktor kata tu, ya. Makan sayur lah, lepas ni kena tukar lah semua dekat dalam PTS tu. Okey, ada soalan doktor kan yang datang daripada audience. Saya nak tanya doktor, adakah andropause yang orang kata lelaki yang dikategorikan ataupun dah masuk ke dalam fasa andropause ni mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk mendapat kanser prostat? Apa pendapat doktor? Okay, actually prostate cancer ni untuk mereka yang dalam situasi andropause, that means hormon testosteron semakin menurun, risiko prostate cancer ni akan menurun juga. Sebab testosteron is one hormon yang jadi satu hormon yang boleh contribute kepada prostate punya situation. That is why actually satu treatment untuk prostate cancer yang susah dikawal is actually testicular removal. That means kita buang testis untuk berhentikan hormon testosteron fully, and itu boleh mengawal prostate cancer daripada greatly worsening. So situasi tu pernah kita tengok, tapi that is a last resort lah. Operation tu memang last resort. So dalam situasi andropause, bila testosteron level menurun, dia punya risiko untuk prostate cancer tu pun mengurang. Bukan kata langsung tak boleh kena prostate cancer tu, tak adalah, sebab hormon tu masih ada, hormon tu masih badan kita mengeluarkan, tapi dia mengurang. As you become more andropause, situasi tu pun akan mengurang. Baik,
Macam doktor cakap tadi kan, saya mungkin nak tambah sikit lah macam apa yang doktor cakap tadi tu kan dengan kanser prostat apa semua. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau ikutkan clinical setting kan, tuan-tuan perempuan yang mana, especially tuan-tuan lah ya, yang mana mengalami lelaki-lelaki di luar sana yang mengalami gejala andropause, yang orang kata dah buat ujian darah, dah buat ujian lemak apa semua tu, kalau mereka ingin meneruskan hormone replacement therapy, ada satu ujian iaitu we call it PSA, kita panggil sebagai PSA ataupun prostate specific antigen test. Ujian antigen spesifik untuk prostat bagi bukan setakat mengawal tapi memantau juga risiko seseorang lelaki yang mempunyai andropause tu untuk orang kata tu mendapat barah ataupun kanser prostat. So PSA comes together hand in hand, dia datang sekali dengan hormone replacement therapy yang seperti yang Dr. Harry sebutkan tadilah kan. Ada beberapa ujian lagi yang perlu dijalankan. Tapi tuan-tuan, abang-abang di luar sana janganlah risau dengar ada banyak sangat ujian apa semua ni. Sebab tu kita adakan webinar ni. Sebab kita nak abang-abang, tuan-tuan datang ke hadapan, orang kata tu datang jumpa doktor. Benda ni tidak perlu orang kata tu rasa malu, rasa segan, tak mau. Kita tak mau, kita nak ubah minda kita nak ubah mindset kita, cara pemikiran kita. Kesihatan reproduktif lelaki juga penting. Tidak kira usia, tidak kira di mana orang kata tu tahap hidup kita. Yang penting sekali adalah kualiti hidup seseorang itu. Jadi sebab itu kita membincangkan isu ini. Jadi saya teruskan lagi Dr. Harry ya. Dengan tadi doktor cakap pasal treatment apa semua tu kan, dan then ada alternative treatment, makan sayur apa semua ni. Tapi doktor tahulah orang kita, bila when it comes to kesihatan lelaki ni, diorang go for alternative treatment bukan dari sudut ubat-ubatan tradisional pula. Ada dua, tongkat Ali, yang perempuannya duk kacik Fatimah, yang lelakinya tongkat Ali. Wah, tu dia tongkat Ali, orang kata bisnes boom lah. Nak kan nak pula bersama pandemik ni wallahualam banyak digunakan. Tapi sebelum saya orang kata tu memberi soalan pendapat ataupun meminta pendapat daripada panel kita pada hari ini tentang penggunaan alternative medicine ataupun ubat-ubatan tradisional dalam mengawal sindrom andropause ni, saya ingin berikan sedikit statistik daripada pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD di bawah pemantauan NPRA ataupun Biro Kawalan Farmaseutical Kebangsaan, yang mana di satu kajian 2016 kalau tak silap saya, mereka menjalankan kajian dalam 100 produk kesihatan lelaki. 26% daripada ubat-ubatan tersebut yang orang kata tongkat Ali lah, apalah yang tradisional, yang senang cerita 26% ya tuan-tuan dan perempuan mengandungi mercury level ataupun tahap mercury yang berbahaya. So itu satu concern juga yang kita, satu kerisauan juga ya doktor. Jadi saya pulang balik orang kata tu pentas bicara kita pada petang ini kepada Dr. Harry. Apa pendapat ataupun komen doktor tentang penggunaan alternative medicine seperti ubat-ubatan tradisional, tongkat Ali, apa lagi? Ada lagi Tribulus terrestris. Tribulus terrestris ni tuan-tuan perempuan, tengok cakap Spanish pula saya kan. Dia adalah macam sejenis pohon semalu yang kita ambil ekstrak dia, diorang buat alternative medicine. Ada macam-macam lagi lah dekat luar tu alternative medicine. Saya minta komen daripada Dr. Harry. Silakan doktor. Actually saya agree dengan Fazil. Ubat tradisional alternatif ni content of mercury memang satu isu yang besar, dan masalah dia kita tak banyak kita tak tahu yang mana ada, yang mana tak ada, yang mana okey, yang mana tak okey. This is the problem. Tapi untuk dalam pendapat saya, ubat tongkat Ali ni is actually ubat untuk kuatkan, is like Viagra lah. Dia punya fungsi is actually sama macam Viagra. Viagra adalah ubat untuk kuatkan zakar.
untuk proses dalam situasi sexual intercourse lah. Dan tapi dia ubat Viagra atau ubat tongkat ali ni apa beza dengan andropause atau apa beza dengan testosteron adalah dia tak boleh datangkan mood, dia tak boleh tukarkan situasi, dia hanya untuk masa tu sahaja dia berfungsi. Dan lepas dia punya time of duration dia berfungsi tu dah habis, memang dia tak berfungsi dah. Kena makan balik untuk bagi dia jalan balik. Dan ubat tradisional ni disebabkan kita tak pasti apa dia punya content dalam tu. Dia masukkan ubat apa, dia masukkan herba apa, dia masukkan ingredient apa, kita tak tahu. So bila kita tak tahu benda tu boleh mengakibatkan masalah lain kepada badan kita atau tidak. Dan masalah lain yang paling kita risau, especially mereka yang ambil traditional medicine tapi at the end dia ada kerosakan pada buah pinggang ke, ada kerosakan pada hati ke. Situasi ni banyak kita nampak dalam modern medicine, banyak kita tengok disebabkan penggunaan ubat tradisional. Dan mercury ni memang satu benda yang kita dalam medical line ni tak boleh terima lah. Traditional mungkin dia rasa mercury okey, tapi dalam modern medicine ni mercury ni memang satu big no-no lah. Dan kita langsung tak galakkan penggunaan produk atau pengambilan produk yang mungkin mengandungi mercury. So banyak produk, bukan saja produk makan lah, Fazil, produk muka, produk kosmetik, produk sapu, semua ada mercury ni. Banyak produk ada mercury, sampai satu tahap kita pun tak tahu nak kawal macam mana. That's a problem lah. So dia punya modern medicine dengan traditional medicine, dia punya tongkat ali is macam Viagra lah. Kalau compare dengan ubat modern tu, dia macam Viagra, tapi dia bukan untuk normalkan balik situasi andropause, tapi dia one off punya situation di mana ada desire untuk sexual intercourse tapi perlukan perlu reversekan masalah mati pucuk tu, dan kita gunakan kalau dalam modern is Viagra lah, kalau traditional is tongkat ali lah. Yeah. Alright, terima kasih Dr. Harry. Saya ada dapat satu soalan yang sangat menarik daripada audience kita, Doktor, kan? Ada dua soalan lah, saya terus kemukakan dua soalan ni, Doktor. Satu soalannya multiple medication ataupun medicine induced syndrome, right? Yang mana patient ni mengambil statin. Adakah dengan pengambilan statin dalam jangka masa panjang ni akan boleh menyebabkan paras testosteron menurun? Adakah ia memberi faktor kepada tersebut? Itu soalan satu. Dan soalan dua, soalan yang saya cakap menarik tadi, yang mana salah seorang daripada audience kita, daripada penonton kita pada hari ini, Dr. Harry, bertanya, anak beliau mempunyai masalah bilateral undescended testis, yang mana ataupun tuan-tuan perempuan yang sedang menonton, telur ataupun testis kanak-kanak tersebut tidak turun di kantung seperti normal, right? Jadi soalan puan ni, adakah di masa hadapan dengan operation dah dijalankan, telah menjalani pembedahan untuk bilateral undescended testis ni, adakah di masa hadapan kanak-kanak ni ataupun anak beliau lebih tinggi lagi kecenderungan untuk menghadapi ataupun mengalami sindrom andropause? Dua soalan ni, Doktor. Dipersilakan, Doktor.
Okay, so first question dulu. First question yang tentang medication induced, ubat. So bukan semua ubat yang boleh mengakibatkan situasi kekuatan Zaka atau mati pucuk punya situation lah. Yes, ada ubat, example beta blockers. Ubat ni actually ubat yang ubat darah tinggi, tapi dia banyak kita gunakan untuk untuk mereka yang ada heart condition, masalah jantung. Kita banyak gunakan sebab dia good protective punya ubat untuk jantung kita. Tapi dia punya side effect adalah penurunan heart rate. That means nadi akan slow sikit. So kalau katakan nadi biasa kita seseorang, everyone, kita punya nadi berbeza lah, not same tapi selalunya say dalam 80. Lepas ambil ubat ni kita akan notice heart rate kita turun kepada 60. So bila dia turun kepada 60, situasi di mana Zaka dalam mati pucuk punya situation tu, untuk masa sexual intercourse tu, boleh kita nampak kita ada feedback daripada patient dalam situasi tu. But even another example, lagi satu example is statin. This one very common problem kita tengok. Ubat statin tu untuk ubat menurunkan kolesterol dalam badan kita, dan ubat kolesterol ni nak turunkan kolesterol yang tinggi tu agak penting. Kita kena ambil untuk turunkan kolesterol, sebab kalau tak nanti ada vessel block pula, nanti ada heart attack pula. So dia pro and con lah, tapi dia banyak kita notice pesakit datang bagi tahu dia tak boleh tolerate. Kenapa tak boleh tolerate? Lelaki akan datang bagi tahu tak boleh tolerate sebab performance tak boleh lah, tak okey. Dia akan datang cerita performance tak okey, dan kita akan cuba tukar statin lain, tengok yang ada mana-mana yang suitable untuk dia. Tak semestinya semua orang experience benda ni. Some maybe 2 out of 20 people or 1 out of 10 akan experience situasi sebegini, dan dalam situasi itu kita cubalah accommodate untuk mereka. Kita cuba tukar ubat untuk cari yang mana lagi sesuai untuk mereka, supaya dia sexual life tu boleh continue macam biasa, tak perlu sacrifice one for another. Tapi sometimes it comes to a point di mana yang especially mereka yang ada very serious heart conditions and all that, kita actually kena counsel mereka, sebab dia ada pro and con. You don't take the medicine, you tak ambil ubat, risiko dia macam ni. Kalau you ambil ubat, situasi dia mungkin macam ni. So yang mana nak yang mana you want to take care of. So usually counselling advice, kita kena preempt each person. Kita kena bagi tahu siap-siap bila kita nak prescribe satu-satu ubat tu. Kita kena bagi tahu, okey, ubat ni dia ada risiko, dia punya side effect dia macam ni. Tapi kalau kita tak bagi ubat ni, dia punya risiko dia macam ni. Kalau kita bagi ubat ni, dia dapat tolong this thing, tapi inilah dia punya side effect. Dan tapi ramai dapat terima situasi tu. Dia tak ada isu lah, dapat terima. So that one is medication induced. Tapi bukan all medicine, dia a few types sahaja, bukan semua ubat. Kebanyakan ubat tak ada isu ni langsung, has no relationship dengan masalah mati pucuk. Just a few type of ubat sahaja. Okay. Soalan number 2, very interesting question. Actually saya nak tanya balik, umur anak tu berapa? Sebab
situasi undescended testis ni quite common, dan selalunya kita akan tunggu dan tengok dalam baby tu berapa lama dia turun ke tak. Dia semakin turun. Kalau dia semakin turun, nothing to worry. Kalau dia tak turun, kita kena manually tarik dia turun, dan kita kena pastikan dia dalam kantum dia, dalam sac dalam scrotal sac tu. Actually, kepentingan testis dalam scrotal sac tu actually laki ni dia satu situasi yang interesting. Sac tu actually is a temperature regulator untuk testis kita. So dia boleh gerak naik, dia boleh turun, dia naik turun, actually dia untuk regulate dia punya temperature. Lebih dekat dengan badan kita, dia maintain 37 darjah Celsius. Lebih jauh daripada badan, kalau kita demam, dia akan jauh. Sebab dia nak kurangkan suhu testis tu. Sebab testis tu dia punya suhu tu spesifik, dia tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Dia kena very normal body temperature punya level. Disebabkan tu dia up and down. So that is why testis tu kita kena keluarkan dan turunkan masuk dalam kantum dengan cepat. Kenapa kita kena turunkan? So that kalau dia di dalam dan situasi demam, situasi suhu terlalu tinggi, testis tu boleh jadi tidak berfungsi. So bila kita turunkan dia, then dia berfungsi macam biasa dalam proses pengeluaran sperm dan juga fungsi dia. Fungsi hormon tu dia tak kacau, actually kita fungsi sperm production, spermatozoa production tu very important. So that is actually the thing. Dan dalam situasi undescended testis ni, lepas kita descendkan, don't worry, there is tak ada masalah apa-apa dengan andropause. Dia tak ada risiko tinggi untuk andropause. No such thing. Dia punya hormone level akan macam biasa, dan even bila dia dah besar, dia dah berumur, dia punya hormone level akan ikut saja. Dia tak ada risiko yang tinggi ke apa, tak ada. Untuk andropause dia lebih ketara ke apa, no such thing. Jadi dengan dengan penjelasan panel kita, Dr. Harry tadi, diharapkan dua soalan tu, orang kata apa yang saya dapat rumuskan, boleh dikatakan tidak semua ubat ataupun jarang sekali medicine impact to induce andropause ni, ataupun yang boleh mengakibatkan andropause ni, pada soalan satu. Dan kepada soalan dua, berkemungkinan besar terdapat kanak-kanak ataupun anak kepada puan yang bertanya soalan tadi tidak akan mengalami andropause, kecuali dengan penuaan lah kan, hanya kerana anak tersebut telah menjalani bilateral undescended testis operation ataupun pembedahan testis yang tidak masuk ke kantum. Jadi saya ingin tanya lagi soalan kepada doktor. Tadi kita dah cakap pasal hormone replacement therapy dan juga of course lah tongkat Ali. Tongkat Ali yang macam orang kata membuka mata orang yang mana menonton tu. Tongkat Ali tu kalau tak pernah minum, Allahu Akbar kan, common sangat minum tu. Lepas main badminton minum tongkat Ali, lepas main badminton minum tongkat Ali kan. Okey, apa lagi doktor rawatan-rawatan sedia ada terutama sekali di Malaysia bagi golongan lelaki untuk mendapatkan pertolongan bagi orang kata tu mengawal andropause ni, selain daripada hormone replacement therapy dan juga rawatan alternatif dan juga lifestyle modification ataupun pengubahan gaya hidup. Mungkin macam perempuan, diorang ada gel lah, diorang ada implant lah, benda-benda macam tu kan. Adakah lelaki mempunyai benda yang sama? Dan sebelum orang kata tu rawatan, pada siapa perlu mereka pergi sebenarnya doktor? Sebab soalan ni sekarang ni macam confused. Doktor apa Macam doktor bedah tahu, doktor bedah ada pula specialistnya, colorectal. Tapi untuk andropause ni, takkan nak main tanya je doktor kat KK tu kan. Kadang-kadang doktor kat KK pun bukannya specialist dalam andropause kan. Jadi kepada siapa perlu mereka bertanya, dan apakah rawatan lain yang terdapat di Malaysia untuk mengurangkan sindrom andropause bagi abang-abang di luar sana yang dah gusar dengan tajuk ni kan, yang dah dengar tajuk ni apa semua, yang ingin mendapatkan khidmat nasihat kesihatan. Silakan doktor.
Okay, so dalam situasi andropause ni selalunya dua doktor yang very penting yang involved dalam situasi ni. Satu is urologist, lagi satu is endocrinologist. Okay, sebab endocrine ni dia endocrinologist ni dia jaga kita punya hormonal issues. Kalau katakan kita ada hormone deficiency yang kuat, then dia kena endocrinologist yang actually masuk dalam situasi itu. Tapi banyak yang ada isu mati pucuk ni, dia banyak berjumpa dengan urologist. Kalau erectile dysfunction yang common kita cakap erectile dysfunction, banyak jumpa urologist. Urologist juga boleh buat investigation yang diperlukan dan mulakan rawatan yang diperlukan untuk situasi erectile dysfunction lah. Dalam situasi rawatan untuk what you call it andropause ni, of course lifestyle adjustment yang saya explain tadi, banyak bersenam, banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran, all this is general advice yang kita bagi untuk mereka yang dalam situasi nak move towards andropause. Banyak vitamins yang mungkin boleh menolong, especially the vitamin B, vitamin C, all this is actually quite penting. Dan dalam diet pun kita akan minta banyak makan buah-buahan macam peanuts, avocado, then banyak makan mushrooms, benda-benda ni sebab dia ada content vitamin B3. B3 ni penting sikit dalam situasi andropause untuk lelaki, untuk penambahan kekuatan badan, kecergasan dan mengurangkan situasi erectile dysfunction ni. Tapi selalunya dalam diet makanan yang seimbang, kalau kita ambil daily meals tu, makanan kita seimbang, our diet is seimbang, selalunya all these vitamins are included. Dia memang dalam kita punya diet seimbang tu, dan kita tak ada isu ni. Kita dapat tambah dia punya vitamin, dan kita dapat cuba menolong sedikit. Tapi I kena bagi tahu, this is not a treatment, this is just a supplementation sahaja. That means kita cuba hanya cuba tolong sahaja, tapi dia mungkin bukan satu cure untuk situasi andropause di mana dah jadi isu mati pucuk ke apa. Dia benda tu memerlukan hormone replacement dah. That one, situasi tu is a different situation. Yang kita advise ni is hanya untuk cuba mengurangkan kelajuan situasi andropause. Kita cuba cergaskan diri supaya kita tak rasa sangat macam dah tua. Kita tak mau rasa macam tu. Itulah satu situasi dia. Ya, betul doktor, betul. Saya rasa apa yang saya dapat rumuskanlah sedikit daripada apa yang doktor cakap mengenai rawatan tu kan, lifestyle adjustment tu ataupun perubahan gaya hidup tu, orang kata yang paling penting sekali. Makan makanan seimbang, diet, apa semua tu, vitamin B dan vitamin C. Sekadar berkongsi lah ya kepada penonton-penonton di luar sana, abang-abang yang menonton ni, terutama sekali tajuk andropause ni ya. Kalau vitamin C tu susah sangat macam tak ada oren mahal apa semua ni. Jangan bagi alasan. Jambu batu mengandungi vitamin C, kandungan vitamin C yang lebih tinggi berbanding buah oren. Sehingga beberapa kali ganda, sehingga 12 kali ganda kalau tidak silap saya. Tu kena rujuk balik lah. So jangan jadi alasan vitamin C susah nak dapat lah apa semua. Jangan.
Kita tak mau macam tu kita nak lifestyle sihat. Ni cakap kat diri sendiri juga ni moderator ni. Kat diri sendiri. Jambu batu ni tiap-tiap rumah pun ada kot. Ya, betul doktor. Tiap-tiap rumah kita ada cakap ada jambu batu. Bukannya alasan lah untuk kita tak dapat cari supply tu kan. Ni moderator ni cakap-cakap macam ni ya, moderator cakap kat diri sendiri juga sebenarnya. Dan orang kata tu apa yang saya tanya tadi doktor, ke mana babang di luar sana ataupun perempuan di luar sana kalau ada suami yang sedang mengalami andropause atau abang sendiri penonton-penonton tuan-tuan yang mengalami sindrom andropause, ke mana nak pergi? Ada dua tadi Dr. Heri cakap ya. Satu, pakar urology dan satu lagi pakar endocrine ataupun endocrinologist di hospital. So bolehlah refer kepada mereka ataupun pakar-pakar ini. Alright doktor, soalan seterusnya saya nak tanya sebelum kita beralih kepada mungkin soalan yang terakhir. Kedua terakhir lah kiranya kan. Kita tahu sekarang zaman busy dengan pandemik ni apa semua, orang nak cari duit balik. Kadang-kadang lelaki ni ada yang kahwin lambat kan, umur 45, 50 macam tu baru dapat jodoh. Tu juga ketentuan Tuhan lah, ajal maut ketentuan Tuhan. Tapi saya nak tanya doktor, dengan meningkatnya umur, seiring dengan meningkatnya orang kata tu kebarangkalian untuk seorang lelaki mendapat andropause, bolehkah jika seseorang lelaki tu telah didiagnose, ya betul, tuan ataupun cik ada andropause, sedang mengalami sindrom andropause, masih lagi boleh mendapatkan zuriat? Boleh ke doktor? Sebab contohnya lah contoh seperti saya kasih contoh lah, ada beberapa figura publik, artis yang umurnya dah 60-70 masih lagi alhamdulillah masih lagi dikurniakan cahaya mata dilewat usia sebagai seorang lelaki. Tapi kita nak tahu secara generalnya doktor kan, apa pendapat doktor? Actually situasi untuk dapat zuriat tu tak ada masalah. I rasa lelaki sampai umur apa pun boleh ada zuriat, tak ada isu tu. Isu tu tak ada at all lah. Andropause doesn't cause, tidak mengakibatkan situasi di mana testis langsung tak boleh keluarkan, tak boleh produce sperma. Dia tak ada macam tu, sebab andropause dia gradual situasi di mana menurun tahap hormon, tapi tahap hormon tu masih ada dalam badan kita. Dia tak habis-habis, dia tak hilang 100%. Dia tetap ada. That is why lelaki punya sperm production tu tak akan berhenti. Dia bukan situasi that's why situasi andropause dengan menopause ni dia berbeza sikit. Sebab untuk ladies ni cycle akan berhenti. Betul. Dia tak ada cycle dah. So dia tak boleh ada pregnancy. Tapi untuk lelaki, cycle tu tak akan habis sebab hormon tu mengurang saja. Dia tak jadi kosong. Dia mengurang sahaja. Dan bila dia kurang to a certain level, you akan mula nampak simptom andropause sahaja, tapi dia masih boleh produce sperm macam biasa. So actually tak perlu risau mereka dalam 50-an yang baru kahwin atau kahwin kedua ke ketiga ke, nak anak juga tak ada masalah. boleh je dapat anak yang baru, tak ada masalah. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih Dr. Heri. Saya rasa dengan penjelasan doktor tadi tu kan, banyak penonton-penonton kita, abang-abang kita kat luar sana yang mana orang kata tu dilewat usia baru berkahwin ataupun tambah 2-3 kan, yang mana tu tersenyum lebar mereka kan bila dapat tahu alhamdulillah masih ada peluang untuk mendapatkan zuriat, masih ada peluang untuk menimang cahaya mata. Tapi itulah, pelbagai faktor lagi perlu diambil kira kan doktor. Alright, soalan terakhir saya doktor sebelum kita tamatkan sesi webinar ni kan, soalan terakhir saya kepada doktor. Memandangkan isu kesihatan lelaki ni jarang sekali, seperti kita punya pengacara cakap tadi, jarang sekali dijadikan topik kedai kopi. Orang kata tu kita tak discuss kesihatan lelaki ni secara terbuka. Sebab apa? Sebab egomaniac seorang lelaki egonya sangat tinggi, sangat hebat kan. Dan of course objektif kita adalah memberi kesedaran hak dan kesihatan reproduktif dan seksual, be it lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, dan of course dalam kesihatan awam kita percaya from womb to tomb, dari lahir ke zahir ke akhir, kan.
Jadi saya nak minta pendapat doktor. Adakah jika seseorang lelaki itu mengalami sindrom andropause, ianya satu perkara yang perlu dimalukan ataupun dia berasa malu, down, kalau orang kata tu depressed and things like that kan? Dan juga apakah langkah jika mereka mempunyai pasangan, apakah langkah yang baik yang boleh diambil oleh pasangan mereka dalam memberi sokongan kepada lelaki-lelaki yang mengalami gejala andropause ini? Silakan doktor. Actually situasi good question, soalan yang bagus Fadil. Situasi andropause ni bukan something yang kita perlu malu untuk bercakap dan share ideas. Situasi malu ni selalunya berlaku bila ada isu mati pucuk pada umur yang muda. That is when situasi tu jadi sensitive issue to talk about. Lelaki yang dalam 30-an ada erectile dysfunction, mereka ni dia sensitif sikit, dia bila datang nak jumpa doktor pun dia akan pusing ceritanya, tak boleh direct tanya doktor, dia akan tanya benda lain dulu dan baru dia akan tanya benda ni. But ini sebab as you said lah, male ego is there and manhood ni sangat something yang very important untuk lelaki, dan bila ada ancaman pada situasi tu dia rasa tak okey, so dia susah nak share. Dia takkan, individu tersebut takkan cerita dekat siapa-siapa unless dia sampai tahap dia perlukan pertolongan, baru dia akan cari siapa yang boleh tolong, pergi doktor tanya nak buat macam mana, kenapa macam ni and all that. So but untuk situasi andropause di mana hormon depletion ni atau penurunan hormon ni dalam situasi yang sangat gradual dan dia melibatkan simptom-simptom yang lain, dan dia punya petunjuk pada umur yang lewat, selalunya tak ada isu pun untuk dibincangkan benda ni. I think coffee shop talk ni boleh aja, kalau it's not a problem, actually boleh cakap aja. It's just that laki banyak tak meluahkan dia punya perasaan, tak sama macam ladies. Ladies senang nak luahkan perasaan, laki ni susah nak, dia simpan aja, dia tak mau cerita apa-apa. Dia tak mau share dia punya experience, dia tak mau, kalau dia takut kalau dia buka cerita dulu semua pandang dia. Dia takut, alamak tu dia, I tersilap cakap kot, I tak sepatutnya, dan dia akan cuba tukar cerita. Actually it is how people respond. Dia punya peer respond tu lain, dia tak sama, dan situasi peer respond tu sangat penting. So kalau individu dalam group of friends yang agak rapat, that means benda ni satu benda yang tak malu untuk cerita, dia orang akan faham, especially kalau dia same age group punya individuals, say they're all in their 60s, all retired group or something like that, then boleh dia cerita-cerita ni, then dia akan sharing dia punya experience, and then mungkin dia akan ada better advice and ideas lah. Tapi untuk yang younger generation, benda ni satu problem, dan usually younger generation they don't experience, mereka tak experience andropause, dia banyak experience mati pucuk atau what you call erectile dysfunction. Dan erectile dysfunction ni dia punya situation tu something yang sensitif, dan something yang kita kena rawat dengan cara yang lain, yang and banyak kena counselling and all that lah dalam situasi erectile dysfunction. So situasi dia lain, actually situasi lain. Andropause is something I think lelaki tak patut malu langsung untuk cakap, untuk bincang. Andropause bukan satu isu yang perlu malu
bukan satu isu yang perlu kita saya boleh I cerita, boleh I tak mau cerita, tak ada, no such thing. If it's a coffee table talk, andropause. Kalau you're talking about erectile dysfunction, sensitive issue. Benda tu sensitif sikit. Mungkin kita kena careful bila kita nak cakap. Okay. Saya rasa ayat last tu doktor, ayat last tu memang powerful Andropause adalah satu isu kesihatan lelaki yang tidak perlu dimalukan dalam kita berbicara. Betul. Saya rasa itu satu orang kata tu powerful sentence tu, ayat power tu. Untuk kita berikan kesedaran HKRS, hak dan kesihatan reproduktif seksual, terutama sekali dalam kalangan lelaki. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang menonton pada hari ini, saya rasa kita telah pun cover isu andropause ni sedikit sebanyak, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu dasar, tidak terlalu orang kata tu surface sangat permukaan. Kita sentuh beberapa ni, jadi saya nak rumuskan sikit lah dalam beberapa minit, seminit dua ni. Jadi andropause adalah isu kesihatan lelaki yang macam Dr. Harry ataupun panel kita telah bicarakan sebentar tadi, tidak perlu ada rasa malu, rasa takut-takut untuk kita bicarakan, dan sokongan daripada pasangan, isteri dan juga rakan-rakan, yang mana terdapat banyak kajian tuan-tuan perempuan. Orang lelaki ni dia tengok kawan-kawan dia pergi jumpa doktor, dia pun nak pergi jumpa doktor. So tu bagus. Tu bagus. So andropause ni adalah jika saya nak rumuskan adalah satu sindrom yang mana lelaki lagi bertambah umur, mereka mengalami pengurangan hormon testosteron di dalam badan. Sebab itu tajuk kita tuan-tuan ada warkah untuk Adam. Adam tu sebenarnya adalah androgen decline in aging male. Penurunan androgen dalam kalangan lelaki. Adam tu okey. Dan juga faktor-faktor yang of course sudah tentu yang Dr. Harry kita panel kita jelaskan sebentar tadi, banyak faktor yang ataupun simptom-simptom yang menunjukkan sama ada seorang tu mengalami andropause ataupun masalah kesihatan lain, dan banyak juga ujian-ujian yang boleh mengenal pasti sama ada betul ke tidak andropause ke ataupun penyakit lain, kan? Rawatan-rawatan juga Dr. Harry panel kita bincangkan tadi, yang mana terdapat hormone replacement therapy ataupun terapi rawatan hormon. Ada juga beberapa rawatan lain, rawatan tradisional juga kita sentuh tuan-tuan puan-puan. Tapi sedikit peringatan kepada tuan-tuan perempuan yang menonton siri kita pada pagi ini, rawatan tradisional perlu diambil dengan nasihat daripada pakar-pakar perubatan juga sebab terdapat banyak produk-produk kesihatan alternatif ataupun tradisional di luar sana yang mengandungi bahan-bahan bahaya yang tidak dikenal pasti, dan juga terdapat banyak kajian di luar sana yang kita dah saya sebutkan sedikit demi sedikit tadi yang boleh memudaratkan lagi kesihatan. Tak dapat andropause, dapat benda lain pula, kan? Dan yang paling penting sekali, lelaki, kaum-kaum Adam di luar sana, ini adalah salah satu daripada usaha kami untuk memberikan warkah peringatan, warkah edukasi, warkah pendidikan kepada semua kaum-kaum Adam, kaum-kaum lelaki di luar sana. Dan di siri yang berikutnya insya-Allah terdapat ada 2-3 lagi siri insya-Allah dalam siri webinar Darul Rizwan bersama wanita Perak ni yang menyentuh kesihatan lelaki. So lelaki kali ni dalam orang kata dalam IDR punya siri ni tidak dipinggirkan lah. Kita ketengahkan juga isu-isu kesihatan lelaki. Right? Jadi saya rasa sebelum saya beri semula majlis kita ataupun webinar kita pada hari ini kepada yang berusaha pengacara majlis, saya sudahkan dengan serangkap pantun. Tadi Izwan pepantun, saya nak balas balik pantun Izwan tu ya. Alright. Saya sudahkan dengan kekayu rimba pohon sentosa, payungi cemara redup berteman, ilmu ditimba manfaat sentiasa, lestari pelihara masyarakat aman. Dengan itu, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang menonton siri 5 webinar kita warkah untuk Adam, andropause seorang lelaki, saya sudahi perbincangan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berikan semula pentas perbincangan kepada saudara Izwan. Silakan. Terima kasih diucapkan. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Dr. Harry dan moderatornya Encik Muhammad Fazril.
Cik Muhammad Fazril, sorry saya tak sempat nak membalas. Nanti saya akan balas balik pantun tu di webinar yang seterusnya nantilah. Ya, okey baik. Atas penerangan dan perkongsian ilmu yang cukup mantap dan sangat bermanfaat untuk panduan bersama kita ya sebagai kaum Adam dalam mempersiapkan diri dari segi mental dan juga fizikal tak kala khususnya menjalani kehidupan di pertengahan usia dan apabila masuk fasa warga emas. Okey, atau bahasa Inggerisnya golden age. Okey, baik. Tips ni mudah sahaja ya, saya dapat rumuskan di sini juga ya bagi pendengar saya. Kita amalkan pemakanan yang seimbang dan kekalkan gaya hidup yang sihat untuk kita mencegah atau mengelakkan masalah andropos ni. Okey, jangan pendam dan jangan malu. Okey, sekiranya jika kita ada mengalami simptom-simptom tu untuk kita merujuk kepada doktor-doktor pakar yang berkaitan ya untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga rawatan. Okey, itu adalah yang sebaiknya. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, webinar Wanita Perak Ais Darul Rizwan siri kelima, Warkah untuk Adam, andropos seorang lelaki telah sampai ke penghujungnya. Namun kita masih ada baki 7 lagi dengan pelbagai topik yang cukup menarik dan untuk dikupas dan dibincangkan oleh barisan panel yang arif lagi bijaksana dan pastinya ianya dinanti-nantikan oleh kita semua. Stay tune bersama kami untuk webinar HKRS siri ke-6 yang akan diadakan pada 21 Oktober 2021 di platform yang sama dengan topik yang akan kami war-warkan dalam masa terdekat ini. Jangan lupa untuk like dan follow FB Wanita Perak dan juga Institut Darul Rizwan. Elok nian memandang sawah setelah hujan baru reda. Jika tersedar silap dan salah, permohonan maaf berlapang dada. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.